Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Sihat adanya. Sihat. Waalaikumsalam Tuan. Okey, Tuan dah boleh online sekarang. Terima kasih. Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muwaffiqil mu'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa rasuli rabbil alamin. Salla alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabil akramin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din. واجعلنا من العلماء العاملين والملائكة المقربين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبالمسلمين وببركات علومه في الدارين يا رب العالمين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وإلى أرواح كافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على هذه نية شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Yang dimuliakan Yang Mulia Engku Nora selaku penyelia di FD tahap 3, yang dimuliakan tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, sahabat-sahabat sekalian. Moga-moga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya, tak jemu-jemu kita melafazkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita masih lagi bernafas. Kita masih lagi diberi peluang kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dikurniakan di dalam keadaan sihat sejahtera, di dalam keadaan gembira, di dalam keadaan Allah Ta'ala bagi kelapangan waktu. Kita pada pagi ini, kita dapat menghadiri ataupun menyertai kuliah mingguan kita, Tafaqquh Fiddin, setiap pagi Sabtu. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kelapangan hidup kepada kita, memberikan rahmat, kasih sayang kepada kita, memberikan keampunan kepada kita, mengurniakan limpahan rezeki kepada kita, dan Allah Ta'ala kita mohon mengurniakan kepada kita semua sihat walafiat, sihat berpanjangan di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keduanya, pada pagi ini kita masih lagi berpeluang mengikuti pengajian slot yang pertama, iaitu pengajian ilmu aqaid ataupun ilmu usul ataupun ilmu tauhid. Moga-moga kita dapat faham berkenaan dengan ilmu yang nak menuju kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala ataupun ilmu pegangan kita. Seperti mana saya katakan berulang-ulang kali, ilmu tauhid ni, ilmu usul ni ilmu yang berkait dengan jiwa, yang berkait dengan keimanan, yang berkait dengan hidup kita dan mati kita. Ilmu tauhid ataupun ilmu iman, kita mengenal Allah ataupun ma'rifatullah, iaitu ketika kita masih hidup, ketika kita dekat nak mati, ketika kita nazak, ketika kita di dalam alam barzakh, ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar, seterusnya kita dengan rahmat Allah Ta'ala
memasukkan ke dalam syurga Allah Ta'ala yang maha indah. Jadi oleh kerana itu, perkara-perkara yang berkait dengan ilmu tauhid hendaklah kita ambil cakna, sebab dianya ilmu yang berkait dengan pegangan kita. Yang berkait dengan pegangan kita, khususnya kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makna kalimah itu ringan di bibir kita tetapi berat timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nak menentukan kita sama ada kita hidup ni di jalan yang lurus ataupun kita hidup ni terumbang-ambing. Na'udzubillah. Moga-moga kita dikurniakan oleh Allah Ta'ala taufik dan hidayahnya, dapat kita memahami ilmu, dapat kita berpegang dengan akidah yang sahih, iaitu akidah ahli sunnah wal jamaah. InsyaAllah pada pagi ini kita membaca ataupun menyambung kitab Aqidatun Najim. Muka surat 115 baris yang kelima. Muka surat 115 kitab Jawi baris yang kelima, dan makna rasil. Situ tak? Dan makna rasil. Manakala kitab Ruming kita pula muka surat 302. Muka surat 302. Jawi muka surat, saya ulang balik, muka surat 115. 115 baris yang kelima. Jawi. Lepas itu kitab Ruming kita pula muka surat 302. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Suara saya jelas? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Terlebih dahulu, seperti biasa, saya nak menengok wajah-wajah ceria tuan-tuan puan-puan sekalian. Buka kamera. Cikgu Azmi mula-mula tadi dah. Cik Nazri kita mula-mula tadi dah. Alhamdulillah. Abali kita hijau. Alhamdulillah. Ceria-ceria, moga-moga kita dikurniakan lapang dada untuk menerima ilmu pada pagi ini, insya-Allah. Dan makna rahsia itu iaitu wahyu. Makna rahsia itu iaitu wahyu. Disebut di atas ni tadi, di atas apa nama tag kitab tu. Dan makna rahsia iaitu wahyu, rahsia Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada rasul yang terpilih. Wahyu itu daripada Allah Taala melalui Jibril alaihi salam. Kita dah belajar malaikat malaikat 10. Daripada kecil lagi kita belajar Jibril, Mikail, Israel. Seterusnya 10 malaikat yang wajib kita mengetahuinya dan tugas-tugas di antara tugas-tugasnya. Jadi jangan bertukar berbimbang. Kita berkenaan dengan ilmu tauhid ni jangan bertukar bimbang. Makna rukuk Islam kita dapat bezakan, rukuk iman kita dapat bezakan, rukuk ihsan dapat bezakan. Maknanya rukun-rukun ataupun asas-asas pokok di dalam agama kita ni, setiap perkara ataupun setiap hukum ataupun setiap masalah dia ada rukun-rukun. Bab fiqh pun rukun-rukun. Jangan bertukar berbimbang. Jadi tak logik akal kita rukun Islam tertukar dengan rukun iman. Itu basic. Rukun iman lain, rukun Islam lain, rukun ihsan lain, rukun sembahyang lain, rukun nikah lain. Itu perbezaan. Maknanya dari sudut ilmu kita tak boleh keliru kompiuh. Kita tak boleh keliru. Jadi wahyu Allah Ta'ala kepada Rasul pilihan. Sebab kita dah tahu dah bahawasanya Rasul ini 313 orang. Rasul 313 orang.
manakala yang disebutkan di dalam Al-Quran iaitu seramai 25 orang daripada Nabi Adam alaihissalam sehinggalah Nabi penyudahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pokok persoalan tunjang kita. Bermakna dari segi kehidupan kita, dari segi semasa. Dari segi semasa, kita akan menolak bahawasanya ada orang yang mengatakan ataupun orang yang mengaku Nabi akhir zaman. Kita akan tolak. Sebabnya pegangan akidah. Sebab pegangan akidah kita ni, kita katakan bahawasanya hari ini siang. Mutlak hari ini siang. Sebab apa hari ini siang? Adalah tanda-tanda menyebabkan hari ini siang. Terutamanya yang jelas kita nampak hari ini siang terbit matahari. Ada juga masa tak terbit matahari. Tak terbit matahari kriteria lain. Kita tengok jam, kita tengok cuaca, berbeza hari siang dengan hari malam. Walaupun gelap ketika siang hari hujan, maka kategori siang lain, kategori malam lain. Siang ini kategorinya gelap gelita. Kita khabar gelap gelita, tapi kita nampak masa kita berjalan, kita nampak pokok ataupun gitu begini. Manakala gelap gelita malam pula, gelap gelita malam pula, perbezaannya kita tak nampak melainkan kita suluk dengan torchlight ataupun spotlight. Itu beza dia. Jadi nak khabarkan maknanya perkara-perkara basic ataupun perkara-perkara asas. Jadi kita tahu 313 orang. 313 orang Rasul. Lepas itu 25 orang yang sabit dengan nas Al-Quran. Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi dan Rasul. Setiap Rasul itu mesti Nabi. Mesti Nabi. Setiap Rasul itu mesti seorang Nabi. Manakala tiap-tiap Rasul, Nabi itu tidak semestinya Rasul. Jadi bermakna Nabi ini dilantik sebagai Rasul. Di kalangan Nabi dilantik sebagai Rasul seperti mana kita maklum. Manakala setiap Rasul mesti Nabi. Mesti Nabi. Tiap-tiap Rasul itu ataupun tiap-tiap Nabi itu tidak semestinya jadi Rasul. Jadi mutlak. Kita meyakini dan i'tiqad wajib kita percaya bahawasanya Rasul itu 25 orang. 25 orang. Jadi saya nak tanya, apakah beza Nabi dan Rasul? Siapa boleh jawab? Nabi ni dapat wahyu daripada Allah untuk diri dia sendiri lah. Ya. Diri sendiri. Tapi Rasul ni untuk diri dan juga untuk umat dia. Betul. Itu kita kena beza. Nabi lain, Rasul lain. Jadi kalau cakap Arabnya di dalam ta'arif, di ta'arif maknanya Nabi. Insanun hurrun zakarun min bani Adam uhiya bisyar'in ya'malu bihi wa illam yu'mar bitablighihi. Itu ta'rif definisi Nabi dalam kitab Arabnya. Nabi ini insanun, manusia, hurrun, dia merdeka, zakarun, Nabi ini mesti laki-laki, min bani Adam, daripada anak cucu Adam. Nabi ini manusia, merdeka, laki-laki daripada anak cucu Adam. Uhiya bisyar'in, diwahyukan oleh Allah Ta'ala tentang syariatnya. Syariat ni berbeza-beza. Cuma kita kena pegang syariat Nabi dan Rasul ini syariat Islam. Syariat Islam. Yu'malu bihi, diwahyukan dengan syarak ataupun syariat untuk beramal dengannya. Nabi ini disuruh beramal dengannya.
wa illam yu'mar bitablighihi, sekalipun tidak diperintahkan untuk menyampaikan dia. Itu Nabi. Sebab itu Nabi ni 124,000. 124,000. Jadi nisbah ke ramai sangat. Nisbah ke ramai dalam kitab-kitab tauhidnya, Nabi 124,000. Rasul 313, manakala Rasul disebut dalam Quran ialah 25 orang. Itu wahyu. Nabi ni ditoliahkan, kalau cakap kita ni, Nabi ni ditoliahkan terdiri daripada manusia, bukan jin, bukan apa gitu gini. Lepas itu merdeka. Merdeka ni makna tidak hamba. Martabat dia tidak hamba. Daripada Bani Adam, keturunan anak cucu Adam, diwahyukan tentang syariat untuk beramal dengannya, sekalipun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Itu Nabi. Kita kena faham Nabi beza dengan Rasul. Manakala Rasul, insanun, manusia juga, hurrun, merdeka, zakarun, apa nama ni, lelaki, uhiya ilaihi, maknanya diwahyukan kepadanya, bisyar'in, syariat. Diwahyukan kepadanya syariat. Bermaksudnya Rasul ini ada ummah ataupun ada umat. Wa umira bitablighihi, maka Rasul ini diperintahkan untuk menyampaikannya. Itu berkenaan dengan beza Nabi dan juga Rasul. Jadi kita kena beza dalam konteks ilmunya, Nabi apa, Rasul apa. Nabi tidak semestinya jadi Rasul. Tiap-tiap Rasul mesti Nabi. Tiap-tiap Rasul mesti Nabi. Itu dia. Apa nama ni, kita dapat beza dalam konteks ilmunya. Satu, berkenaan dengan dia ni diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Kita ingat lagi, Nabi-Nabi ataupun Rasul ni ada kitab-kitabnya. 104 buah kitab tu ada kitab-kitab. Maknanya Nabi-Nabi tu ada juga kitab. Tidak semua Nabi. Tidak semua Nabi. Bermaknanya kita tengok Nabi tu, kategori Nabi ni, Nabi Sis. Nabi Sis. Nabi Sis tu masuk dah ke dalam apa nama ni 25 tu. Nabi Sis. Ada masuk nama 25 Rasul? Tak ada. Tak ada. Jadi dia ni Nabi. Jadi Nabi Sis ni dia diturunkan kitab. 50 suhuf, dipanggil suhuf. Kita dah belajar dulu pengajian yang terdahulu bahawasanya beza kitab dan suhuf. Ingat lagi? Beza kitab dan suhuf. 4 buah ni, Taurat, Zabur, Injil, Quran, kitab. Suhuf ni lembaran. Lembaran. Jadi apa beza? Nak apa nama, refresh balik. Apa beza kitab dengan suhuf? Siapa boleh jawab? Beza. Suhuf ni helaian. Lembaran lagi lebih kepada mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah lagi satu lagi. Wahyu ni Ustaz, saya cuba jawab. Diturunkan melalui malaikat Jibril. Bukan wahyu. Beza kitab dengan suhuf. Ada. Beza kitab dengan suhuf. Apa itu kitab atau apa itu suhuf? Kita kata mengajinya 104 buah. 104 buah, 100 tu suhuf. Manakala 4 buah tu kitab kita khabar. Taurat, Zabur, Injil, Quran, kitab.
Jadi Abang Lee tadi jawab maknanya suhuf ni lembaran-lembaran. Artinya ada beza dengan kitab. Ada beza dengan kitab. Lepas itu ciri-ciri dia Abang Lee tadi khabar mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah tu dalam kitab ada juga. Dalam kitab ada juga. Qul huwallahu ahad. Mentauhidkan Allah. Jadi satu poin lagi. Kalau jawab hak ini maknanya komplit. Maksudnya beza dengan Quran, beza kitab dengan suhuf. Satu poin ni lah saya nak. Apa dia? Bezanya. Kita mengaji dah. Kita mengaji dah buku, ada kita masa kelas dulu buku tebal. Apa nama buku tebal tu? Buku biru ke? Hak tebal. Kitab Jawi. Kitab Jawi. Hak tebal tu berkenaan dengan rasul-rasul ni. Lupa. Kitab tak ada tak? Ada. Kitab tak ada. Berapa ringgit? RM15 rasa kita beli dulu. Sebagai rujukan. Jadi saya jawab. Seperti mana Abang Lee tadi kata, betul lah. Beza. Mesti ada beza. Kitab dengan suhuf. Kitab ni lengkap. Lengkap satu per satu. Taurat, Zabur, Injil, Quran. Lengkap satu per satu. Tetapi beza Quran ada sikit. Beza Quran. Maknanya Quran ini kitab-kitab terdahulu ada diceritakan dalam Quran. Sebab kitab-kitab terdahulu sudah mansuh dengan turunnya Al-Quran, dengan dilantik ataupun diwahyukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul penghabisan. Tu. Manakala suhuf ini lembaran-lembaran, betul lah lembaran-lembaran, tetapi dia poin satu saya khabar tadi, suhuf ni dia tak lengkap. Dia tak lengkap. Macam mana kita mengaji kitab. Kita mengaji kitab. Maknanya kita mengaji kitab ni, kitab yang besar lengkap belaka. Dia sesuai saya. Dia sesuai dia sesuai untuk masa tu je Ustaz ya. Masa itu saja. Masa itu. Sesuai masa itu di suhuf. Jadi Nabi Sis itu dalam kitab tauhid 50 suhuf. 50. Manakala Nabi Idris ni masuk tak masuk dalam 25? Nabi Idris. Masuk. Masuk Nabi Idris. Dia ni 30 suhuf. 30 suhuf Nabi Idris. Manakala Nabi Ibrahim 10 suhuf. 10 suhuf. Nabi Ibrahim masuk tak masuk 25? Masuk. Dan akhir sekali Nabi Musa alaihissalam sebelum diturunkan kitab. Nabi Musa apa? Kitab apa? Taurat Nabi Musa. Taurat dia diturunkan 10 suhuf sebelum kitab Taurat. Sebelum kitab Taurat. Itu satu qaul. Ada selisih pendapat ulama usul. Ada satu qaul berkenaan dengan suhuf ini. Tapi 100 buah juga. Nabi Sih 50, Nabi Idris 30, Nabi Ibrahim 10, Nabi Musa 10. Tu. Manakala qaul yang kedua, Nabi Adam ada juga suhuf. Nabi Adam 10 suhuf. Itu qaul yang kedua. Nabi Sis 50. Nabi Idris 30. Nabi Ibrahim 10. Qaul yang kedua. Manakala Nabi yang tak ada apa dia? Nabi Musa. Nabi Musa. Itu dah berbeza ataupun perbezaan berkenaan dengan suhuf. Itu ulang kaji tuan-tuan sekalian. Kita ulang kaji saja berkenaan dengan, maknanya ilmu tauhid ni kena mantap sampai begitu. Sama ada kita ingat ataupun kita tahu.
Tidak semestinya ingat, tapi kita tahu ilmu tauhid ni. Begitu juga ilmu fiqh ataupun ilmu-ilmu lain, kita ingat. Kita ingat ataupun kita kalau ingat tu lebih baik kita tahu. Tahu. Jadi artinya berkenaan dengan suhur ni ada qaul di dalam kitab tauhid. Jadi kitab tauhid besar-besar lah sikit. Contohnya Hasyiah Ad-Dasuqi. Itu kitab besar, kitab tauhid. Besar lagi pada Aqidatun Naji yang kita baca ni, besar lagi pada Ad-Durrus Samin, kitab Arab Ad-Dasuqi. Sedap kitab Arab Ad-Dasuqi ni, tebal gini. Tebal gini. Tuan-tuan pernah tengok Ad-Dasuqi? Tak pernah? Pernah tak? Hasyiah Ad-Dasuqi. Saya tunjuk sekejap. Sekadar ilmu tambahan berkenaan dengan kita. Ini Hasyiah Ad-Dasuqi. Setebal gini. Kitab tauhid besar ni. Ini isi dia. Isi dia punya apa nama ni, matan dia, matan Ummul Barahin. Matan Ummul Barahin di tepi ni. Di tepi matan Ummul Barahin, di dalam ni hasyiah dia. Kita mengaji juga, berkesempatan mengaji berkenaan dengan kitab Hasyiah Ad-Dasuqi ni, dia lebih halus. Jadi kalau tuan-tuan nak beli beli bahasa Arab ni beli simpanan pun tahan lah dah. Hasyiah Ad-Dasuqi. Saya mengaji dulu tahun 1991. 1991, apa nama ni, 12 hari bulan 10 1991, harganya RM5. Tebal, kulit tebal, harga RM5 masa dululah. Tahun 91, sekarang ni 2001. Berapa tahun? 30. Itu dia masih kekal. Tapi dia kuning, kertas kuning. Habis itu berkenaan dengan beza Rasul, beza Nabi, lepas itu wahyu ataupun berkenaan dengan apa nama kitab. Berkenaan dengan kitab. Dan tiada syak bahawasanya diidafatkan, disandarkan. Maknanya idafat ni disandarkan Rasul kepada Allah Azza wa Jalla itu menghendaki ia Allah akan bahawasanya Allah tu nak memilih ia Allah akan Rasul. Allah Ta'ala itu nak memilih seorang Rasul yang terpilih dia bagi risalah, seperti memilih ia akan segala saudaranya yang mursalin pada demikian itu. Maknanya yang mursalin, Allah Ta'ala memilih para rasul, saudaranya, saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sepejawatan dengan dia. Maknanya nabi-nabi terdahulu dipilih daripada kalangan manusia, Allah Ta'ala pilih dia. Jadi hebatlah berkenaan dengan Nabi itu kita tengok. Berkenaan dengan hak biasa, ulama ni Allah Ta'ala pilih juga. Allah Ta'ala takdirkan orang yang menjadi, kita panggil alim ni, orang ulama ni, orang yang terpilih. Orang yang terpilih. Nombor satu, kita selusuri sejarah orang yang alim-alim ni,
daripada kecil dia dah maknanya keadaan dia mengarah kepada nak ke agama. Itu nisbah kepada orang alim. Kita dapat maklumat-maklumat, cerita-cerita berkenaan dengan orang alim ni. Dia nak ke arah agama. Yang keduanya, orang alim ni dia mengaji agama. Tidak ada orang alim melainkan mengaji agama. Yang tak mengaji agama, nak tunjuk alim, cerca merba, merapu je. Kita tak mengaji agama, nak buat cerita agama, baca buku, baca itu, baca ini, ibaratnya nak jadi ustaz. Ibarat nak jadi ustaz, nak jadi alim tetapi merapu. Sebabnya kita tak ada ilmu alat dipanggil. Ilmu alat iaitu ilmu yang nak mendalam agama. Kita ilmu alat ni, ilmu alat bahasa Arab, ilmu alat agama. Ilmu alat. Ilmu nak perkakah, nak menyampaikan ilmu tersebut. Sebagai contoh, kita ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni ilmu alat dia, kalau bahasa Arab, nahwu, saraf, balaghah, badi', bayan, mantiq, isti'arah. Itu ilmu alat, nak memahamkan kehalusan ilmu tauhid. Kehalusan ilmu tauhid. Seperti mana kita kata Nabi ataupun Rasul uhiya ilaihi. Makna Nabi ataupun Rasul diwahyukan. Diwahyukan tu kehalusan berkenaan dengan wahyu. Siapa mewahyukan, daripada siapa, macam mana, keadaan apa, begitu begini. Itu kehalusan daripada segi ilmu alat yang saya sebut tadi. Akhir nanti saya akan tanya pula ilmu alat, nama-nama ilmu itu. Ingat ke tak? Tak ingat, saya rotai. Ilmu alat. Begitu juga ilmu alat dia, di antaranya kita mengaji kitab, contohnya Aqidatun Naji ni, kita mesti mengaji basic dia. Basic dia matan Ummul Barahin. Matan Ummul Barahin kena mengaji dulu. Lepas itu kita mengaji Faridah. Kita mengaji Faridah. Faridah tu basic. Basic ataupun istilah-istilah. Maknanya kita mengaji Aqidatun Naji, kita nampak Faridah. Faridah berkenaan dengan rasul-rasul ni. Masih ingat? Buka Faridah. Faridah ni berkenaan dengan rasul-rasul ni. Berkenaan dengan rasul-rasul ni dibahaskan dalam Faridah. Muka surat apa? Yang berkenaan dengan nabi-nabi ni. Kita kalau nak ceritakan basic, berkenaan dengan muka surat 16. Muka surat 16 di dalam Faridah. Di dalam Faridah muka surat 16. 16 daripada 16 124,313 senarai nabi-nabi apa begitu begini yang dikhilafkan berkenaan dengan nabi-nabi dan sebagainya. Itu basic. Dipanggil basic. Allah Ta'ala pilih. Dan sesungguhnya telah engkau ketahui bahawa ilmu Allah meliputi dengan barang yang tiada terhingga baginya dan jahil, dan barang yang pada maknanya mustahil atasnya Allah Ta'ala. Jadi maknanya Allah Ta'ala memilih Rasul ini dengan ilmunya. Maka orang yang jadi Rasul ni orang yang terpilih. Seperti mana saya kabarkan tadi,
dinisbahkan orang yang alim tu ada ciri-ciri dia. Ada ciri-ciri dia. Pertama sekali tadi saya khabar, maknanya masa kecil dia mengarah kepada minat agama. Lepas itu dia mengaji agama. Lepas itu dia mengaji agama lama. Dia mengaji agama lama. Orang-orang alim ni tidak kurang daripada 5 tahun ke 10 tahun ataupun belah-belah tahun. Belah-belah tahun. Contohnya tok guru saya tu. Dia mengaji di Kelantan, mengaji di Kedah. Sebelum dia Kelantan, di Kedah. 12 tahun. 12 tahun. Sebab itu semua kitab dalam kepala. Semua kitab boleh baca. Itu 12 tahun. Lepas itu orang yang alim ni dia ada rahsia dia. Makna amalan dia. Setidak-tidaknya orang alim ini ada zikir dia ataupun ada tarikat yang mendekatkan diri dia kepada Allah Ta'ala. Itu nisbah kepada orang alim. Apatah lagi Rasul alaihi mussalatu wassalam. Boleh faham? Maka lazim, maka wajib bahawasanya membenarnya Allah Ta'ala bagi mereka itu apa nama, mutabik. Mutabik ni selaras. Dipanggil mutabik ni selaras. Selaras ataupun sesuai. Mutabik apa nama ni, sesuai. Bagi barang yang ada, bagi barang yang pada ilmunya Ta'ala, daripada mereka itu, daripada benar dan amanah. Jadi Allah Ta'ala ni memilih di dalam ilmunya. Jadi comel sangatlah kepada Rasul alaihi wassalatu wassalam. Makna orang yang benar, orang yang amanah. Jadi Rasulullah kita tengok, Rasulullah ni daripada kecil dah. Daripada kecil dah perilakunya bagus, amanahnya begitu begini, sampai dipanggil Al-Amin. Akhlak mulia. Maka mustahil bahawa ada mereka itu pada nafsul amri. Nafsul amri, jiwa. Maknanya jiwa mereka itu ataupun perintah, nafsul amri, perintah atas bersalahan barang yang mengetahui Allah Ta'ala daripada mereka itu. Maknanya kita kabarkan bahawa Rasul alaihi wassalatu wassalam, Rasul-Rasul ni memang orang yang perkataan kita kabar terpilih. Orang yang terpilih. Begitu juga kita mengaji ni dinisbahkan kepada kita. Orang yang mengaji ni terpilih. Bukan senang-senang. Bukan senang-senang. Pada ketika ini orang yang tak ada kerja, contohnya tak ada kerja, tak ada benda buat begitu begini, dia tidur saja. Dia tidur lagi sedap. Pukul 12 bangun, segar, tapi tak dapat ilmu. Ataupun dia buat kerja, menyiram bunga. Jadi tak dapat manfaat juga. Sebabnya kita belajar ni bukan lama, sejak je. Tak patut kita tidak peruntukkan. Pagi tadi kita makan dah. Lepas subuh tadi makan dah. Minum air teh tarik, minum air teh o, makan nasi lemak apa begini lepas subuh. Tetapi malangnya jiwa kita ni tak bagi makan. Jiwa kita ni tak bagi makan. Jadi makan kepada jiwa kita ni ilmu. Jadi kita dapat ilmu pada pagi ni serba sedikit. Orang tua-tua kata sepatah selidah. Maknanya kita dapat, kita rasa kenyang ataupun rasa seronok. Saya nak kabarkan ini, ketika saya kadang-kadang dijemput sebagai panel. Sebagai panel khususnya berkenaan dengan wali hakim, berkenaan dengan apa nama ni, tauliah. Tauliah, berkenaan dengan tauliah.
Jadi sayanya panel dilantik oleh Majlis Agama. Pada orang yang nak mengajar ni, saya panel tauliahnya. Salah satu panelnya. Jadi saya sebutkan ni tadi, bukan nak katalah, bukan nak katalah. Saya tanya berkenaan dengan Nabi Rasul, apa beza? Serupa je dia khabar. Makna kita tak mendalam. Apa beza Nabi dengan Rasul? Nabi dengan Rasul ni maknanya contoh dia khabar Nabi Muhammad. Maknanya dia tu Nabi Rasul, serupa je. Saya khabar takkan serupa. Serupa. Lepas tu saya ugut lagi. Haji khabar serupa ni dalam kitab mana? Dalam kitab Musalli. Buat pendakwah sangat. Dia ingat kita bertanya ni saja-saja. Buat itu nak khabarkan. Nak khabarkan. Lepas tu saya tanya juga suruh dengan kitab. Takkan ustaz tak tahu. Makna kita maklum dah di khabar 104 buah kitab. Takkan ustaz tak tahu. Mana ada beza, serupa aja 104 buah kitab. Saya khabar kosong markah. Itu maklumat. Jadi awak nak mengajar masyarakat walaupun pakai buku, mengajar masyarakat ilmu basic tu tak dapat. Ilmu basic tu tak. Saya tanya, apa beza? Apa beza? Haji mengajar apa? Mengajar tauhid dia khabar. Kitab apa tauhid tu? Kitab tauhid ni lah. Kitab tauhid ni lah dia khabar. Saya khabar ada nama kitab tauhid ni. Ada nama. Berkenaan dengan akidah kita ni lah. Tak boleh nak khabar. Tak boleh nak khabar. Apa nama ni? Saya tanya. Apa beza mustahil dan istihalah? Beza. Mustahil, istihalah. Apa beza? Kita mengaji tauhid ni mustahil. Mustahil Allah Ta'ala itu baharu. Mustahil Allah Ta'ala itu tiada. Istilah lagi satu, mustahil. Mustahil ni tak logik lah. Apa beza dengan istihalah? Tulis-tulis lebih kurang samanya. Mustahilun istihalatu. Tu pukar tak dapat jawab. Jadi kita temuduga ni biar orang tak dapat jawab. Orang tak dapat jawab. Itulah nak khabarkan tidak mendalam. Jadi oleh kerana itu mustahil Allah Ta'ala melantik orang yang tidak terpilih. Melainkan dalam ilmu Allah Ta'ala. Orang yang terpilih. Hebatlah. Hebat. Dan sesungguhnya telah menyuruh Allah Ta'ala dengan mengikut akan mereka itu alaihimussalatu wassalam, dengan mengikut akan mereka itu alaihimussalatu wassalam pada segala perkataan mereka itu dan perbuatan mereka itu dan diam mereka itu. Maknanya kita diperintahkan ataupun umat ketika itu diperintahkan mengikut ataupun kalau kita sembahyang jemaah ni mengikut imam. Mengikut imam, apa benda yang dibuat oleh imam. Imam rukuk, kita rukuk. Imam iktidal, kita iktidal. Imam sujud, kita sujud. Jadi Rasul ni matlamat atau fungsi dia kita menuruti. Rasul ni cerita ikut jika nak selamat dunia dan akhirat. Kalau kita baca Qasasul Anbiya, cerita kisah-kisah Nabi ni dalam kitab Qasasul Anbiya dah, kitab Jawi. Kitab Jawi ada tebal tu. Cerita-cerita Nabi ni maknanya kebanyakan Nabi-Nabi ni ditentang. Sebabnya Nabi-Nabi ni mengajak supaya mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah dan buat perkara-perkara yang baik. Nabi-Nabi Rasul ni. Ataupun kita kata Rasul. Membuat perkara-perkara baik diajak. Tapi mendapat tentangan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat tentangan daripada anak beranak dia juga. Biasanya begitu. Nabi Nuh alaihi salam, isteri dia, anak dia, wahai isteriku, marilah naik kapal ni. Tak apa gitu jawabnya.
anakku mailah naik apa nama kapal ni, maknanya bumi akan tenggelam, tak apa, bumi akan tenggelam, aku naik apa nama ni, duduk atas bukit. Menentang daripada keluarga sendiri. Begitu juga apa nama ni, patrah manusia ni menentang. Sekarang ni menentang, zaman canggih ni menentang apa nama ni, ustaz dengan ustaz ni mengutuk. Itu pandai. Ada saya tengok YouTube. YouTube ustaz tu, YouTube dalam YouTube tu ustaz tu tak ada berkepiah pun. Makna bercakap menentang Ustaz Azhar Idrus. Ustaz Azhar Idrus ni banyak bercakap berkenaan dengan berkenaan dengan bid'ah apa begitu begini. Kita tak setuju gini. Itu puak-puak Wahabi tu. Puak-puak Wahabi menentang. Jadi kalau menentang kepada puak-puak komunis ni tak apa, tapi nak menentang. Masalahnya sekarang ni kita cerita tu berkenaan dengan puruk-puruk. Berkenaan dengan furuk, perkara kecil. Ada Ustaz Azhar cerita sembahyang Zuhur 5 rakaat. Ada sembahyang Jumaat 3 rakaat. Tapi masalah puruk-puruk, aksesori. Aksesori. Jadi puruk-puruk ini mesti Nabi ada buat. Jadi kalau kita cakap bodohnya, Nabi tak sembahyang di surau, melainkan di masjid dah. Nabi tak sembahyang surau. Apakah hukum Nabi sembahyang, kita sembahyang di surau? Itu puak-puak ni. Dia nak mengacau haru biru saja. Jadi dia kata mesti kita ikut sunnah ataupun Nabi buat. Kalau kita tanya, Nabi sembahyang tarawih berapa hari ke masjid? Berapa malam? 3 malam ke masjid tu. Jadi awak berapa malam ke masjid? Dah. Nabi isterinya 9, awak kadang-kadang 1 pun tak lepas. Jadi ada syariat tu kita boleh ikut Nabi. Syariat tu anjuran ataupun keparduan mesti ikut Nabi. Maknanya khusus untuk umat, tetapi khusus peribadi Nabi kita tak boleh ikut. Contohnya Nabi beristeri 9, kita tak boleh ikut. Dia tu khususiah ataupun khas kepada Nabi SAW. Jadi oleh kerana itu, makna nak sedap bercakap. Satu lagi, ustaz itu. Ustaz masuk YouTube semua tu. Ustaz serban besar tu. Ustaz benda? Ustaz tu. Ustaz itu alay dia tu. Ustaz tu alay. Saya suka menengok YouTube dia baca kitab apa gitu-gini. Geng-geng ni pula menghentar ni. Menghentar sebabnya ustaz glamour. Dia tu baca kitab, dia mengaji pondok di Kelantan apa begitu begini, dia pergi ke apa nama Yaman apa mengaji gitu gini. Dia tu maknanya mendalami ilmu agama ni. Kita ni jauh sangat beza dengan dia tu. Dia ilmu tinggi. Jadi puak-puak ni tembak. Tak betul lah itu, tak betul ni. Pelik betul. Itulah maknanya orang-orang yang nak mencari salah. Sedangkan dia ni pengikut tak ada. Masuk dalam YouTube. Masuk dalam YouTube, saya tengok tu nyampah saya menengoknya. Tak ada ciri-ciri. Ciri-ciri agama. Ciri-ciri agama. Macam gaya berborok kedai kopi. Berborok kedai kopi. Sebutir kitab pun, sebutir dalil pun tak sebut. Menghentar saja. Ustaz Azhar ni suka sebut bodoh. Maknanya bodoh tu bukan awak bodoh. Bukannya begitu bahasa orang Terengganu. Macam kita bahasa orang Pahang ni. Lah dia pandai sangat parking kereta tengah jalan. Mana adakah kita khabar pandai? Bukan. Dia bahasa mana pandai sangat. Mana maksudnya pandai kita Pahang ni. Tak tahu pekai pun rajin juga pandai. Lipih ni memang banyaklah. Lipih, rauk, jerantuk. Allah pandainya dia motor letak situ.
Bukan dia kita kata pak pandai, tetapi ayat tu maknanya istilah dia, awak ni tak patut sangat kalau berhenti motor tu letak tengah jalan, letaklah tepi jalan. Itu bahasa Terengganu ni bodoh. Makna biasa je lah. Makna Kelantan dalam Dewan Undangan Negeri, perkataan binatang. Pok binatang ni bukannya dia nak khabar binatang kambing lembu tu. Istilah saja. Jadi mengabarkan Ustaz Azhar Idrus ni rajin sebut bodoh apa begitu begini. Maknanya saya tak setujulah. Maknanya kita nak komplain bahasa dia. Bahasa dia apa begitu begini. Pekan, bahasa mengkarak. Kalau mengkarak tu temereluh tu. Kalau kita setakat lain mengkarak ni makna jel lah. Maknanya habis lah itu istilah. Sebab itu kita kena mengaji mantik. Mantik ni nampak asal. Itu nampak asal. Ilmu mantik. Maknanya nampak asal, kita nampak asal seberang sana. Nampak asal. Dalam ilmu mantik ni apa artinya nampak asap? Terbakar. 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 Makna membakar. Jadi kajian ilmu mantik ni kita nampak asap tu sama ada orang yang membakar ataupun dia terbakar. Itu ilmu mantik. Orang yang terbakar, orang yang membakar ataupun dia terbakar. Itu ilmu mantik. Payah akhir zaman ni. Akhir zaman ni orang yang nak mencari glamour. Masalah sekarang ni memberi input kepada kita tak ada. Melainkan condemn belaka. Itu kita na'udzubillah berkenaan dengan perkara-perkara itu. Maka lazimlah bahawa ada sekaliannya itu di atas berbetulan dengan barang yang diredha dia oleh Tuhan kita Azza wa Jalla, dan ia itulah yang dituntut. Maka tiada jatuh daripada mereka itu bersalahan dengan barang yang diredha oleh Tuhan sekali-kali. Jadi oleh kerana itu Rasul ni dilantik oleh Allah Ta'ala, maka tidak sekali-kali mereka menyalahi, menyanggahi apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Sebab itu maknanya sidik, amanah, tabligh, patonah. Sidik, amanah, tabligh, patonah mengikat. Maknanya sesuai jiwa batang tubuh para rasul ni, dia ni empat sifat itu. Empat sifat itu berkenaan dengan dia tidak sekali-kali kepentingan diri. Tidak sekali-kali mensabitkan kepentingan diri. Jadi kalau kita manusia ni, maknanya empat sifat itu: sidik, amanah, tabligh, patonah. Sidik makna benar, amanah boleh dipercayai, tabligh menyampai, patonah bijak. Bijak. Jadi sifat rasul. Jadi kalau sifat rasul ada di dalam diri kita ni, sifat ciri-ciri ni, kita selamat. Kita selamat. Sidik, amanah, tabligh, patonah. Tabligh, patonah. Jadi oleh kerana itu, kalau saya sebutkan tadi, makna orang yang suka menghentam, jadinya dia ni tidak akan berbuat begitu sekiranya dia ada ciri-ciri Nabi dan Rasul tu, ada sifat-sifat dia. Ada kita dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia menghina nabi-nabi dahulu? Tak ada. Dia tak akan. Itu syariat terdahulu. Dia tak ada condemn. Nabi Adam tak betul. Yang betulnya kawan. Contohnya, cakap kitanya. Tidak ada. Tidak ada sepatah pun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bahkan mengagung-agungkan saudara-saudara dia di kalangan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Tidak zaman ini. Zaman ini kita tak puas hati sikit, entah selalu. Sedangkan awak jahil wa tukik. Jahil wa tukik. Kita bukan reti, kita tak reti semua. Kita tak reti semua.
sesuatu perkara orang yang sebut dari segi ilmiah ni, sepatutnya kita dia sebut, ustaz ni sebut gini. Aku tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Orang yang menyebut itu ini bermakna dia ada nas, ada ketentuan, ada kitab menyatakan perkataan begitu. Sebab itu saya berkenaan dengan kita mengaji-ngaji, berbaca kitab apa begitu gini ni, saya tak suka maknanya kita masuk ke geruk-geruk lain. Sebab geruk-geruk lain tadi bukan mengaji. Dan dia pun tak pernah mendengar apa yang kita belajar berdasarkan kitab tu. Dia tak pernah dengar. Makna budak kecil 5 tahun kita bercerita Nabi 25. Kita bercerita hijrah Rasul, cerita Isra' Mi'raj, dia tak akan faham. Jadi kita tak boleh makna label dia tu sebab dia tak mengaji, rajin je pergi ke semayang, ke masjid, ke surau rajin. Maknanya semayang pun lentang buka. Bab ilmu ni lain. Bab ilmu lain. Ada saudara kita dia tak tahu sebenarnya mentakwil. Sekiranya dalam bab saka ada anak maksudnya yang meninggal tu. Suaminya meninggal, ada anak, ada isteri, anak lelaki, anak perempuan. Itu masalah dia. Lepas itu dia meninggal, ayahnya meninggal. Isteri dia ada 4 ataupun lebih daripada 1. Maka kita belajar di dalam ilmu faraid, bini dia dapat berapa? Kalau 1 bini. 1/8. Anak lelaki, anak perempuan dia asabah. Kalau sekiranya dia ada anak, ada mak, ada ayah, maka ayah dia, mak dia 1/6. Persoalannya bini dia 3. Persoalan bini dia 3. Jadi adakah bini tu 1/8 ataupun adakah bini dia tu 1/8 kongsi bertiga? Kongsi bertiga. Mana laki dia meninggal? 1/8 kongsi 3 isteri tu. Kita mengaji begitulah. Nahnya begitulah. Dalam sebut kitab begitulah. 1/8 bini 3, 1/8 bagi 3 lah. Jadi orang saudara kita ni lain. Mana bini tua, bini muda, bini bongsu. 1/8. Jadi bercanggah. Sedangkan awak tak tahu. Tak tahu berkenaan dengan ilmu faraid. Walaupun bini 4, 1/8 telah berkongsi 4 bini itu. Jadi awak kalau bini 4, 1/8, penyudahnya habis ke bini aja lah. Anak tak merasa. Mak ayah dia tak merasa. Jadi kita tak faham bercakap benda tak faham. Ataupun kita tak mengaji. Jadi perkataan itu ketentuan daripada Allah Ta'ala. Tak pasal-pasal kita menyanggah syariat, menyanggah nas yang disabitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman hari ni begitulah juga. Kita belajar tinggi sikit. Kita mengajar tinggi sikit. Belajar tinggi sikit. Jadi kita tak boleh bagi kepada orang yang rendah. Sebab dia salah faham, dia tak tahu. Kosong. Kita mengaji Aqidatun Naji. Bila mengaji Aqidatun Naji, dia martabat dia tinggi. Tinggi. Contohnya budak kecil kita bagi RM1, RM2. Clear lah. Clear dah. Budak kecil RM1, RM2 tu besar sangat. Kita ni, orang tua ni bagi 10 juta pun tak besar lagi. Itu beza. Beza. Kita beza. Makna dia dari sudut ilmu pun berbeza sedemikian rupa. Makna label dia setakat mana. Label dia setakat mana. Jadi tak pernah dengar kadang-kadang kita bicara ilmu. Kita bicara ilmu ni tak pernah
Tak pernah dengar. Macam saya cerita baru ni. Tutup mic ya. Tutup mic. Bising. Tutup mic. Tutup mic. Masa baru ni. Cerita kisah faedah rukun 13. Faedah rukun 13 tu lekeh sangat. Ada sebut dalam kitab perukunan sembahyang. Syekh apa nama Banjari, Arsyad Banjari, dia sebut dalam kitab perukunan sembahyang. Maknanya ada sampai peringkat, maknanya ada WhatsApp saya. Saya pada hari inilah Ustaz baru mendengar faedah rukun 13. Selama hidup saya ni saya tak mendengar. Jadi kawan-kawan kita hak belajar ni. Kawan-kawan kita hak belajar ni, dia khabar selama hidup dia tak pernah dengar rukun 13, dengar faedah rukun 13, tak ada maklumat. Jadi oleh kerana itu, kalau kita bercerita kepada orang yang tak mendengar, ajaran sesat. Ajaran sesat. Oh, mana ada faedah rukun 13? Kawan tahu ada rukun 13. Ustaz ni sesat. Sedangkan saya khabar 2-3 tahun lepas, saya khabar kalau tuan-tuan banyak qada umur, qada sembahyang ni, bawalah dalam tarawih. Kalau malas sangat, bawa dalam tarawih. Bawa dalam tarawih, kita sembahyang apa? Tambah. Jadi fadilatnya dapat, qada dapat, fadilat tarawih dapat, fadilat Ramadan dapat. Oh, Ustaz Saharudin ni pelik-pelik. Pelik-pelik, ilmu sesat. Tu kalau depan tu muka tu baru tahu. Maknanya pelik, awak tak mengaji. Maknanya jahil wa tukir. Itu maknanya perkara-perkara. Jadi Rasul ni tak ada menyanggah Rasul-Rasul yang terdahulu. Itulah hebatnya, maknanya apa nama pengajaran daripada Rasul alaihimussalatu wassalam. Dia tidak ada menyindir, tidak ada mengutuk, khususnya Nabi Muhammad tidak ada condemn kepada saudara-saudara dia daripada kalangan Rasul-Rasul yang terdahulu. Jadi kita nak kabarkan bahawa Allah Ta'ala itu mewahyu kepada Rasul-Rasul yang Rasul-Rasul itu terpilih. Rasul-Rasul itu terpilih, nombor satu. Yang kedua, Rasul-Rasul itu tidak menjanggahi barang yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Tidak menjanggahi. Lepas itu, yang ketiganya, maknanya umat para Rasul itu naklah mengikuti, diperintah mengikuti apa jua yang diberitahu oleh Rasul alaihimussalatu wassalam. Maknanya berupa perkara-perkara yang diwajibkan, perkara-perkara yang dilarang, perkara-perkara yang dianjurkan. Nabi berkhabar begini, ataupun Rasul berkhabar begini. Begitulah Rasul-Rasul yang terdahulu. Jadi kita ambil contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita faham di sini, maknanya Rasul ataupun pilihan Allah Ta'ala ini nak mengajar umatnya. Nak mengajar umatnya generasi ke generasi. Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in, sampai ke para ahli ulama dan sehingga hari ini dan pada hari ini kita tidak terputus berkenaan dengan agama, iaitu daripada rentetan, daripada ulama-ulama yang sampai kepada kita, guru-guru kita yang mengajar kepada kita. Kita ni pula belajar pula, ulama ni, Syekh Tuan Minan ni menulis kitab Aqidatul Najin supaya ianya sampai insya-Allah kepada sehingga hari kiamat. Makna urusan agama, pengajaran agama, nasihat agama tidak akan putus selama-lamanya sehingga hari kiamat. Boleh faham? Boleh faham? Boleh faham, insya-Allah. Insya-Allah.
Jadi setakat itu dulu insya-Allah. Maknanya yang kita bincangkan pada hari ini kita sambung pula pada minggu depan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhenti 5 minit insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, jangan lagi-lagi kita sambung. Jangan lari lagi, ada lagi ni. Lari-lari tutup gambar.